Hai, hello, apa khabar semua? Harapan Cik Yus seperti biasa semua orang dalam keadaan sihat walafiat. Okey, terlebih dahulu Cik Yus ucapkan Shalom, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Apa khabar semua? Okey, seperti biasa kita bersiaran sekali lagi bagi mengetahui sejauh mana kebenaran Islam. Okey, di mana setakat ini Cik Yus telah buktikan dari pelbagai sudut bahawa Islam adalah ajaran sesat yang Muhammad bawakan 1441 tahun yang lalu semata-mata untuk kepentingan dia. Sebab itu kita dapat lihat dalam banyak perkara semuanya melebihkan Muhammad, terutama dalam hal kewanitaan. Simple Cik Yus cakap. Muhammad ni merupakan seorang yang hidung belang atau kaki perempuan. Itulah hakikatnya. Apakah semua Muslim tak dapat nak lihat lagi sejarah hidup Muhammad yang penuh dikelilingi wanita dan dia boleh mendampingi mana-mana wanita yang dia suka. Ini yang tertulis dalam ayat Al-Quran. Terutama wanita yang jadi hamba dia. Budak-budak lah kononnya lah kan. Dalam sejarah hidup Muhammad ni, dalam video-video terdahulu, Cik Yus telah kongsikan bagaimana Muhammad mempunyai anak luar nikah bersama Maryah binti Khibtiyah, di mana Muhammad berzina dengan wanita ini terlebih dahulu sebelum kahwin. So selain Muhammad juga pernah memperkosa isteri orang setelah suami dan ahli keluarganya dibunuh sendiri oleh Muhammad, iaitu Safiyah. Apakah kelakuan sebegini yang dikatakan Nabi yang benar dan penyayang, Nabi yang cukup unggul kononnya? Macam ni kah memperkosa bini orang Nabi yang unggul kah? Cik Yus nak tanya. Memang tidaklah. Muhammad bukan seorang Nabi yang benar tetapi pemalsu yang mempunyai kepentingan sendiri. Itulah hakikat. Cik Yus minta kepada Muslim jangan marah Cik Yus sebab ini adalah kenyataan. Cik Yus cakap benda yang benar. Cik Yus bukan cakap benda yang tipu ataupun bohong. Sebelum Cik Yus teruskan, Cik Yus nak minta maaf lah kepada semua penonton semua sebab kelewatan ni bukan apa. Cik Yus tunggu umat Islam habis merayakan Hari Raya Haji terlebih dahulu. Cik Yus takut nanti ada yang tercekik ketupat ke lemang bila terdengar penjelasan Cik Yus tentang Hari Raya Haji ni. Sebab Hari Raya Haji adalah sebenarnya ritual kaum kafir Quraisy. Tu dia. Ritual Arab kuno. Tu dia. So jadi apakah ianya adalah ibadah orang Islam yang sebenarnya? Tidak. Jadi untuk rakaman kali ini, Cik Yus akan berkongsi tentang rukun Islam yang kelima, iaitu Hari Raya Haji. Apakah perayaan haji atau ibadah kurban ini merupakan perkara yang benar daripada Tuhan yang sebenar? Jom. Mari kita lihat sejauh mana kebenaran ibadah haji ni. Okey, Cik Yus reveal satu persatu. Cik Yus akan bawa anda semua untuk melihat perkara ni sama ada benar ataupun tidak. Okey, Cik Yus mulai. Semua orang sedia tahu bahawa rukun Islam adalah rukun yang amat penting kerana rukun inilah yang membezakan sama ada orang itu Islam ataupun kafir. Kenapa Cik Yus sentuh rukun Islam? Kerana bagi orang Islam, rukun ini adalah amat penting dan mereka amat berpegang kepada rukun ini. Kerana rukun inilah yang membuatkan mereka amat setia kepada Islam, especially Muhammad. Pantang orang cakap pasal Muhammad. Naik bulu roma apa semua ni, orang Islam ni. Dan untuk itu Cik Yus tunjukkan bahawa rukun-rukun ini adalah palsu sebenarnya. Dan ianya hanyalah diciplak oleh Muhammad. Rukun yang keempat tu iaitu zakat. Zakat is normal. Lumrah. Dalam setiap ajaran ada bersedekah, zakat ni semua normal. Sebab zakat ni lebih kepada kita membantu yang susah. That's normal. So tak ada masalah benda tu. Tapi yang empat lain ni, yang rukun ni, Cik Yus akan sentuh rukun yang pertama tentang syahadah, kemudian dalam video yang akan datang Cik Yus akan reveal benda tu. Cik Yus sentuh dah tentang semayang, Cik Yus dah sentuh tentang puasa, sekarang Cik Yus akan sentuh tentang haji sebab baru raya haji kan. Okey. Alright. Video-video terdahulu, Cik Yus telah sentuh beberapa rukun Islam. Cik Yus ulang lagi sekali lah. 5 tentang sembahyang 5 waktu. Ini Cik Yus sentuh balik untuk kita recap balik. Nyata sembahyang ni adalah palsu. Tidak tertulis sembahyang 5 waktu di dalam Al-Quran.
termasuklah cara-cara hendak melakukan sembahyang ni. Berapa bilangan rakaat dia, semua tak ada. Jika ianya adalah benar daripada Tuhan, jika Tuhan itu Allah itu adalah Tuhan yang benar, pasti dia menceritakan. Apabila dia mengenalkan sembahyang ni pada umat Islam, dia mesti menceritakan bagaimana hendak dilakukan sembahyang ni. Berapa rakaat dah, semuanya hendaklah diceritakan di dalam Al-Quran. Itu yang sebetulnya. Tetapi sayang, tiada di dalam Al-Quran. Jika dilihat dikatakan Muslim dikenakan sembahyang 50 waktu sebelumnya. Sebelum dikurangkan kepada 5 waktu. Benarkah? Cikgu nak tanya, benarkah benda ni? Di mana dijelaskan dalam Al-Quran perihal sembahyang 50 waktu ni? Tiada. Jadi di manakah kebenaran sembahyang ni? Di mana? Ini semua hikayat Muhammad semata-mata. Muhammad buat penipuan sebenarnya. Hikayat menaiki burak ke langit lah, apa semua tu. Hikayat membelah bulan lah, apa semua tu. Semua hikayat, semua pembohong semua tu. Muhammad ni mereka cerita saja. Tiada satu kebenaran daripada dia. Okey, cikgu sambung. Seperti yang cikgu telah kongsikan tentang bulan-bulan Islam. Di mana bulan Islam ini bukan milik Muslim, tetapi ianya adalah milik kaum kafir Quraisy. Itu yang sebenarnya. Jadi ayat Al-Quran yang Cik Yus telah sentuh sebelum ni berbunyi, sesungguhnya bilangan bulan-bulan Islam, bulan-bulan di sisi Allah ialah 12 bulan yang telah ditetapkan dalam kitab Allah semasa ia menciptakan langit dan bumi, bla bla bla. Ayat ni panjang. Di dalam surah At-Taubah ayat ke-36. Apakah ianya benar? Cik Yus nak tanya. Pelik kan? Macam mana dia adalah satu Tuhan yang benar menciptakan langit dan bumi ini, dia mengadakan 12 bulan. Padahal 12 bulan tadi tu adalah bulan-bulan yang nama-nama bulan ni dicipta oleh kaum kafir Quraisy. So jelaslah dia ni penipu. Tuhan ni kata apa tu? Maksud Cik Yus, Muhammad ni penipu. Allah ni bukan Tuhan, dia mengadakan benda tu. Apakah benar benda ni? Terangan, ia adalah penipuan Muhammad. Terang-terangan. Sebab bulan Islam ini dicipta oleh Khilab bin Murrah, seorang kafir. Okey, Cik Yus recap balik apa yang Cik Yus pernah sentuh sebelum ni. Orang yang bertanggungjawab terhadap nama-nama bulan Islam ini ialah Khilab bin Murrah yang merupakan moyang kelima sebelum Muhammad, yang merupakan pemimpin yang amat disegani oleh kaum kafir Quraisy. Dialah yang bertanggungjawab mencipta nama-nama bulan-bulan Islam ni. Takkanlah ajaran Islam kaum kafir Quraisy pula yang mencipta nama bulan Islam. Pelik kan? Tentulah sepatutnya orang Islam, tapi ini orang kafir ni. So menunjukkan adalah penipuan Muhammad. Okey, 150 tahun sebelum Muhammad dilahirkan, benda ni telah berlaku. Perkara ni telah berlaku. Khilab bin Murrah ni telah mengumpulkan pemimpin-pemimpin kafir Quraisy untuk menamakan nama-nama bulan ini bagi memudahkan untuk memahami gerakan waktu dalam tempoh bulan dan tahun. Itu tujuan dia buat benda tu. Muhammad ni dia menciplak, dia meniru benda ni. Jika anda lihat di dalam surah ayat Taubah tadi, surah yang ke-9 ayat 36 itu dinyatakan kitab Allah. Cik nak tanya, kitab yang mana satu? Kitab mana? Bible? Memang tidak lah. Memang sah tiada dalam Bible. Sedangkan dalam Al-Quran sendiri pun tak tercatat nama-nama bulan Islam ni. Jadi kitab yang mana satu yang Allah maksudkan? Kitab apa? Nampak? Penipuan. Jadi menunjukkan Allah bukanlah Tuhan yang benar yang menciptakan alam ini seperti yang dinyatakan di dalam ayat tersebut. Malah Muhammad menciplak ajaran lain dan menjadikan satu ajaran baru, iaitu Islam. Itulah yang sebenarnya. So, jika puasa yang dilakukan setiap bulan Ramadan adalah palsu, makanya Hari Raya Haji juga yang dirayakan di dalam bulan Zulhijjah juga adalah palsu. Secara amnya, keseluruhannya. Dah terangan. Setiap satu perbuatan umat Islam atau amalan atau ritual, itu adalah apa yang dilakukan oleh puak kafir Quraisy. Itulah yang sebenarnya. So, jangan marah pada Cik Yus, umat Islam, sebab apa yang anda lakukan, semua apa yang anda lakukan itu adalah ritual daripada kaum kafir Quraisy. Cik Yus reveal satu persatu. Cik Yus bagi nampak apa yang anda buat, sembahyang ke apa semua tu, semua ni datang daripada puak kaum kafir Quraisy. Untuk makluman anda, Allah ialah Tuhan kaum kafir Quraisy. Inilah yang sebenarnya. Sebelum Allah ini diislamkan oleh Muhammad.
setelah menawan Mekah. Allah ialah berhala terbesar yang terdapat pada Kaabah selain berhala-berhala lain. Ya. Al-Ilah. Itulah yang datangnya Allah. Sebab itu setelah Allah ini diislamkan Muhammad, Allah membahasakan di dalam ayat Al-Quran tadi itu, Allah membahasakan diri dia kami. Kenapa? Merujuk kepada berhala-berhala lain yang pernah ada di sekitar Kaabah. Itulah yang sebenarnya kenapa Allah berkami. Itulah sebenarnya. Sebab Allah tidak berseorangan. Biar Cik Yus terangkan penggunaan ayat Cik Yus ni. Bila Cik Yus kata berkami ni apa semua. Iaitu Allah ni, dia bukanlah menunjukkan bahawa Allah adalah Tuhan yang benar dalam mengajari manusia tentang Islam. Sebaliknya, ianya adalah percakapan Muhammad itu sendiri. Sebab ada banyak berhala. So, Muhammad, dia mencipta Al-Quran ni. Bila dia bercakap, orang catat. Tahu dia ni buta huruf, tapi dia bukan buta menipu. Kan? Bila dia bercakap, orang menulis. Orang mencatat. Tu pun catat atas pelepah kayu. Berterabuk. Habis macam mana penyusunan Al-Quran tu? Nanti Cik Yus masuk ada bab-bab lain. So, jadi di sini Allah ini adalah boneka kepada Muhammad. Untuk Muhammad lakukan apa saja yang dia suka. Itulah hakikat dia. Okey, selain itu, Cik Yus nak sebut. Perayaan haji ini telah dijalankan oleh kaum kafir Quraisy sejak dulu lagi. Sebelum Muhammad lahir lagi. Ianya bukanlah perayaan orang Islam tetapi ritual kaum kafir Quraisy. Senang cakap, ianya adalah ritual untuk wanita dan lelaki Arab kuno yang mengalami masalah kesuburan. Jadi ritual ini adalah memohon mendapatkan zuriat. Ini paling utama sekali. Paling utama sekali adalah untuk mendapatkan zuriat. Inilah ritualnya. Dia orang musim-musim Kaabah tu apa semua tu ni sebenarnya. Okey, biar Cik Yus cerita sedikit sebanyak tentang ritual sejarah haji ni. Okey, di kalangan kaum kafir Quraisy, banyak suku besar dengan sekutu dan hamba mereka datang ke Mekah dan berkemah di sana secara berasingan. Pertandingan dalam kemurahan hati diadakan pada masa itu untuk menegaskan keunggulan pemimpinnya. Ketua setiap suku menyediakan kuali besar, menyembelih banyak unta dan memasak daging yang kemudian dibahagikan secara bebas untuk jemaah. Semua yang ada di Kaabah tadi tu apa semua, okey, siapa yang paling banyak menyembelih, dia lah paling hebat. Objektif satu-satunya kemurahan hati yang melampau ini adalah agar nama pemimpin puak tadi ini dimuliakan di seluruh Arab dan untuk dihebahkan kepada orang ramai bahawa orang ini menyembelih begitu banyak unta dan memberi makan kepada begitu banyak orang. Inilah tujuannya, nak famous. Apa yang dia berikan tu adalah untuk famous, untuk dikenali ramai. Itulah yang orang Islam lakukan sekarang. Banyak. Jangan marah Cik Yus. Benda ni hakikat. Bersedekah apa semua, masuk TV tunjuk, aku bersedekah. Ambil video dan sebagainya kan, apa semua kan. Cik Yus sentuh sebahagian besar umat Islam, bukan keseluruhan. Ada yang bermurah hati, yang jenis dia bersedekah, dia tak cerita ke orang. Itu memang ada. Dan apabila ada setengah tu yang bersedekah, dia mengambil sebagai orang ketiga untuk buat kerja untuk dia. Pun ada. Benda orang macam tu kira macam tu bagus. Sebab apa? Dia tak menceritakan, tak menghebahkan. Yang ni Cik Yus tuju kepada mereka yang menghebahkan diri dia orang untuk dikenali ramai. Bahawa dia telah bersedekah. Okey, Cik Yus sambung. Nyanyian, minuman keras, penzinaan, pelbagai jenis maksiat dilakukan. Dan pemikiran Tuhan hampir tidak berlaku kepada sesiapa pun. Dia orang macam tu. Terlalu ekstrim. Upacara keagamaan tawaf. Tawaf ni apa? Mengelilingi Kaabah. Inilah upacara dia orang. Adalah amat hebat di mana wanita dan lelaki berpusing-pusing mengelilingi Kaabah dengan melakukan tawaf dengan bertelanjang bulat. Bertelanjang. Dia orang pusing Kaabah tu tanpa ada pakaian langsung. Mereka berkata, ini cakap dia orang, Dia orang akan bercakap, kita akan menghadap Tuhan dalam keadaan yang sama di mana ibu kita melahirkan kita. Solat di masjid diiringi dengan tepukan tangan, bersiul dan tiupan tanduk. Nama Tuhan diucapkan dalam doa niat yang dikenal sebagai talbiyah. Apa itu talbiyah? Tahu kan? Talbiyah itulah labbaik Allahumma labbaik.
Labbaik la syarika lak labbaik. Itulah. Puak kaum kafir Quraisy melaungkan kalimah ni. So, jadi di mana kalimah ni katakan kalimah orang Islam? Orang kafir Quraisy terlebih dahulu sebelum Islam wujud, kaum kafir Quraisy dah laungkan perkara ni, perkataan ni. So, jadi menunjukkan apa? Penipuan Muhammad. Okey, sambung lagi ya. Tidak satu adalah ini dalam perkataan mereka tadi, labbaik Allah tu apa semua tu tidak satu adalah pasangan anda kecuali seorang yang diizinkan oleh anda. Anda adalah tuannya dan tuan atas apa yang dia miliki. Itu laungan dia orang. Talbiyah dia orang. Labbaik Allahumma labbaik. Dia sambung. Dalam bahasa Arab lah. Cik Yus cuma translate ke dalam bahasa Melayu. Itulah dia orang cakapkan. Jadi, pengorbanan juga dilakukan atas nama Tuhan. Namun, darah binatang yang dikorbankan dicurahkan ke dinding Kaabah. Dengan kepercayaan bahawa Allah menuntut daging dan darah. Pada masa tu, Allah telah ada. Allah adalah Tuhan kaum kafir Quraisy, menuntut daging dan darah. Dan Allah, orang Islam sekarang pun menuntut perkara yang sama. Maksud Cik Yus, apabila Muhammad mengenakan korban dan sebagainya, tujuan untuk apa? Darah tadi itulah. Mengorbankan binatang untuk darah kepada Tuhan. Itulah yang berlaku. Menuntut daging dan darah. Melakukan perniagaan atau bekerja untuk mencari nafkah semasa perjalanan haji dianggap tidak sah. Ini dia orang punya ada pantang larang. Yang lain biasa menyerahkan makanan dan air semasa haji dan menganggap pantang ini sebagai sebahagian dari ibadah. Sementara yang lain berhenti bercakap dari awal hingga haji akhir. Hingga habislah. Habis haji dia masuk, dia tak cakap, dia diam. Dia ada pantang larang, ada perbuatan dia apa semua yang tersendiri. Ini ritual yang puak kaum kafir Quraisy lakukan. Upacara haji ini terus diamalkan selama hampir 2,500 tahun yang lalu. Dah lama tu, sebelum Muhammad wujud lagi. Selain itu, upacara mengenakan darah haid dan air mani kepada batu Hajarul Aswad juga dilakukan demi bertujuan untuk mendapatkan zuriat. Kerana mereka mempercayai dengan berbuat demikian, maka mereka lebih subur. Itulah yang sebenarnya. Dia orang calit darah haid dekat Hajarul Aswad. Sebab itu, kita tengok dapat dilihat bentuk Hajar Aswad bentuk apa? Cuba belik betul-betul balik. Bentuk Hajarul Aswad tu sebiji bentuk kelamin wanita. Bayangkanlah. Tak boleh bayangkan ke? Tak boleh fikir ke? Ya, Bayangkanlah suatu ketika dahulu kaum kafir Quraisy mengenakan mencalik darah haid pada Hajarul Aswad. Manakala kini umat Islam mencium Hajarul Aswad bertujuan mengampuni dosa. Tak kotorkah? Tak jijik kah? Suatu ketika dahulu ditempel darah haid dekat Hajarul Aswad dan kini umat Islam mencium Hajarul Aswad, mencium darah haid kaum kafir Quraisy yang suatu ketika dahulu dicalik pada Hajarul Aswad. Ulama hebatnya ni. Tak geli kah? Gelinya. Okey, Cik Yu sambung. So jelas Allah adalah Tuhan kaum kafir Quraisy. Dan Allah ini dijadikan Tuhan orang Islam kini. Bukan setakat bulan sahaja yang Muhammad tiru dan dijadikan bulan Islam, malah Tuhan kaum lain juga Muhammad jadikan Tuhan orang Islam. Apakah ini yang dikatakan agama yang benar? Benarkah? Nampak? Cik Yus, benda ni adalah sejarah. Cik Yus bukan saja-saja nak buat cerita. Minta maaf lah. Bukan Cik Yus macam tu. Cik Yus cakap semuanya adalah berdasarkan bukti. Selain itu anda dapat lihat kaum kafir dia tawaf Kaabah. Ni Cik Yus cuba squeeze benda ni bagi nampak satu persatu. Kaum kafir Quraisy tawaf Kaabah. Umat Islam pun tawaf Kaabah. Orang kafir melaungkan labbaik Allahumma labbaik. Muslim juga melaungkan perkara yang sama. Kaum kafir Quraisy bersembahyang sujud kepada Kaabah, yakni berhala yang ada pada Kaabah. Dan kini Muslim juga sehingga kini sujud kepada Kaabah.
Kaum kafir Quraisy mengadakan korban binatang kepada berhala-berhala di Kaabah. Muslim juga melakukan perkara yang sama. Jadi, persoalannya, apakah Islam adalah agama yang benar daripada Tuhan sejak Adam? Benarkah kalau macam ni? Macam mana tu? Kalau semuanya datang, amalan-amalan ritual ni semua datang daripada kaum kafir Quraisy, apakah ianya daripada Tuhan yang sebenar? Kononnya datang daripada Adam. Nampak tak? Penipuan Muhammad. Semuanya tipu. Jika kita tengok balik apa yang orang Islam lakukan sekarang ni adalah apa yang telah dilakukan oleh kaum terdahulu. Maka jelaslah semuanya penipuan Muhammad. Dan sebahagian besar upacara yang dilakukan seperti solat, haji, tawaf, korban, semuanya datang daripada ritual kaum kafir Quraisy. Semuanya datang daripada mereka. Dia orang melakukan perkara ni, ritual ni terhadap dewa-dewi mereka. Dan itulah yang dilakukan Muslim sehingga kini. Sayang, Muslim tak buka biji mata, tak nampak benda-benda ni. Kalau kaum kafir Quraisy melakukan perkara tu, dia orang ada bertujuan. Dilakukan kepada dewa-dewa dan dewi-dewi yang mereka percayai. Dan orang Islam sekarang ni tiru je apa yang Muhammad cakap. Muhammad adapt dan adopt benda tu, dan Muslim ikut je apa cakap Muhammad buat. Muhammad suruh. Itulah sebenarnya. Kini Cik Yu sambung. Di Kaabah memang tiada berhala, namun masih kekal tapak berhala, iaitu Kaabah. Selain itu, batu hitam iaitu Hajarul Aswad yang merupakan salah satu berhala yang dipuja oleh puak kafir Quraisy ini masih kekal. Masih kekal. Upacara mengorbankan haiwan masih dilakukan Muslim sehingga kini. Apakah tujuannya? Adakah kerana bersedekah? Tidak. Kita kalau nak bersedekah, kan, contohnya lah kan, sekarang ni kita ada sistem wang yang baik di mana kita dapat membantu orang yang susah. Bukan nak korbankan binatang tu pun semua. Kita ada sistem kewangan yang cukup baik sekarang ni. Jika seorang tu tiada duit, kita sedekahkan duit. Dia tak ada makanan, kita bagi makanan. Jika seseorang itu perlukan persekolahan, kita bantu. Inilah yang dikatakan sedekah dan membantu yang memerlukan. Jadi, persoalannya, upacara mengorbankan binatang tu apa sebenarnya? Untuk apa? Nampak saja seperti nak bersedekah, kononnya nak mengedarkan daging. Tapi sebenarnya dikorbankan, disembelih binatang tadi itu adalah untuk mendapatkan darahnya. Darah tu tadi. Itulah tujuannya dikorbankan binatang tu tadi. Macam Cik Yu dah sebut dah tadi, Allah menuntut darah dan daging. Untuk apakah? Jika Tuhan yang sebenar, untuk apakah Tuhan sebenar berkendakkan darah haiwan dan daging korban ni? Tidak. Tuhan sebenar tak perlukan benda ni. Tiada sebab. Jadi ini adalah ritual korban dan penyembahan berhala untuk mendapatkan keharmonian, kemegahan, kekayaan dan kekuasaan pangkat oleh kaum kafir Quraisy. Selain yang paling penting adalah untuk mendapatkan zuriat. Itulah yang sebenarnya. Orang nak kata bersedekah, tidak. Banyak cara lain lagi kita nak bersedekah. Tapi dikorbankan binatang tu tadi adalah tujuannya darah dan daging tu tadi. Sebab tuntutan Allah, Tuhan orang kafir. Dan sekarang ni Muslim pun melakukan perkara yang sama. Jadi apakah boleh dikatakan lagi ibadah korban atau hari raya haji ini adalah benar dan Islam adalah agama yang kebenaran? Tidak. Tidak sama sekali. Jadi, okey, itu secara lalu Cik Yus ceritakan pasal ritual kaum kafir Quraisy yang melakukan semua apa saja ibadah ataupun ritual yang terdapat di dalam ajaran Islam. Okey, jadi Cik Yus nak cuba masuk perkara lain pula. Jadi sekarang mari kita lihat pula bahagian lain, iaitu tentang sejauh mana kebenaran yang dikatakan Abraham atau Ibrahim yang membina Kaabah dan peristiwa Hagar ataupun Hajar dan Ismail yang menjadi permulaan kepada ibadah haji ini, yang kononnya diceritakan oleh Muhammad. Okey. Berikut apa yang Cik Yus akan sampaikan ini adalah perkara-perkara yang tidak masuk akal yang kononnya Kaabah dibina Abraham selain peristiwa Hagar ataupun Hajar dan Ismail ni. Okey. Kejanggalan perkara pertama yang tidak masuk akal.
Okey, yang pertama, mengikut kefahaman Muslim, maqam yang terdapat berhampiran Kaabah adalah maqam Ibrahim yang dikatakan orang pertama yang membangunkan Kaabah. Apakah ini benar? Benarkah? Mari kita lihat. Jika maqam itu adalah maqam Ibrahim ataupun Abraham, ini bermakna Abraham atau Ibrahim tinggal bersama isterinya daripada hamba yang bernama Hagar ataupun Hajar. Jika Ibrahim tinggal dengan Hagar ataupun Hajar, maka tiadalah peristiwa di mana Hagar ataupun Hajar diusir oleh Abraham ataupun Ibrahim kerana Sarah telah melahirkan Isaac yang merupakan pewaris kepada Abraham. Tiadalah pengusiran ni. Tiada berlaku pengusiran. Okey, jika tiada pengusiran, maka tiadalah peristiwa di mana Ismail dah hagarkan air. Jika tiada pengusiran juga, tiadalah Hagar berlari anak daripada Marwah ke Safa. Betul tak? Tiadalah benda ni berlaku. Sebab dah tak ada pengusiran. Abraham tinggal bersama Hagar ataupun Hajar. Jika tak ada pengusiran juga, tiadalah peristiwa munculnya mata air di bawah kaki Ismail. Tiadalah benda ni berlaku. Jadi apa? Ianya terbukti penipuan yang amat ketara bahawa Abraham ataupun Ibrahim tinggal dengan Hagar ataupun Hajar dan mendirikan Kaabah. Inilah sebenarnya. Nampak? Amat tidak masuk akal. Okey, ini adalah perkara-perkara yang pelik. Nak kata Abraham mendirikan Kaabah, sedangkan Abraham tak ada di Mekah. Okey, perkara yang kedua, perkara pelik yang tidak masuk akal yang kedua ialah jika Abraham tinggal dengan Hagar ataupun Hajar di Mekah, apakah Sarah pula yang diusir oleh Abraham? Tidak. Tidak. Kerana sejarah telah terbukti Hagar ataupun Hajar yang diusir oleh Abraham atau Ibrahim. Okey, dan Abraham atau Ibrahim tadi ni dia tinggal dengan Sarah sehinggalah kematian Sarah. Abraham tadi ni ataupun Ibrahim dia tinggal bersama dengan Sarah sehinggalah kematian Sarah. Jadi ini bermakna Abraham tidak pernah menjejakkan kakinya ke Mekah. Itu yang kedua, percanggahan ataupun kejanggalan yang kedua. Kejanggalan yang ketiga. Kejanggalan yang ketiga ni dia ada subsection 1 dan subsection 2. Okey. Jika seperti kepercayaan Muslim bahawa Ismail yang akan dikorbankan oleh Abraham atau Ibrahim seperti arahan Tuhan, iaitu Allah kononnya lah. Dan inilah yang menunjukkan permulaan kepada ibadah korban apabila Ismail diselamatkan dan digantikan dengan kibas. Dan inilah juga permulaan kepada ibadah korban. Apakah ini benar? Tadi Cik Yura kata ada 2 subsection. Okey, yang pertama, Abraham tinggal bersama Sarah dan bukan dengan Hagar ataupun Hajar sehingga kematian Sarah. Jadi bagaimanakah Ismail pula yang akan dikorbankan? Betul tak? Pelik kan? Jika nak dikatakan ketika Ismail kecil, yang mana Allah kononnya lah, Allah mengarahkan Abraham untuk mengorbankan Ismail. Okey, jika nak dikatakan Ismail pengorbanan ini ketika Ismail kecil dan sebelum Hagar ataupun Hajar diusir, maka ianya bukanlah berada di Mekah pada masa itu, tetapi di kawasan lain iaitu yang dikenali sebagai Promised Land ataupun Jerusalem. Itulah jika pengorbanan ni apa semua, peristiwa ni berlaku di Jerusalem, habis yang Kaabah di Mekah tu apa semua tu apa cerita? Nampak? Maka ini menunjukkan bahawa Kaabah tidak dibina oleh Abraham ataupun Ibrahim. Ibrahim tidak pernah menjejakkan kakinya di Mekah. Selain itu juga peristiwa pengorbanan ini berlaku, kalau kita tengok balik sejarah, ianya berlaku setelah Isaac dilahirkan oleh Sarah. Itulah yang sebenarnya. Okey, kemusykilan yang kedua, untuk apakah Ismail hendak dikorbankan? Untuk tujuan apa? Tiada tujuan. Korban yang sebenarnya adalah dikenakan kepada Isaac bertitik tolak kepada daripada keturunan Isaac lah Jesus akan datang dan mengorbankan dirinya sendiri untuk penyelamatan manusia yang mempercayai Jesus sebagai Tuhan dan penyelamat. Itulah dia. Inilah tujuan sebenar kenapa korban itu dikenakan kepada Isaac dan bukan kepada Ismail. Atas tujuan penyelamatan manusia oleh Jesus yang datang daripada salah silah keturunan Isaac. Nampak? Itulah sebenarnya. Kenapa Isaac yang diarahkan oleh Tuhan untuk dikorbankan, bukan Ismail. Ismail tak ada sebab, tak ada tujuan pun. Sebab apa? Daripada salah silah Isaac lah akan datangnya Jesus. Jesus yang akan mengorbankan dirinya.
Nampak? Itulah yang sebenarnya. Apakah Muhammad yang kononnya dikatakan datang daripada keturunan Ismail, apakah dia penyelamat? Tidak. Dia bukan penyelamat. Muhammad sendiri mengatakan bahawa keselamatan dia ada dalam tangan Jesus. Kalau ini yang diungkapkan oleh Muhammad, ini bermaksud apa? Jesus tu siapa? Jesus adalah penyelamat. Jadi jika Jesus adalah penyelamat, apakah dia ni seorang manusia biasa? Tidak. Manusia tidak dapat menyelamatkan manusia. Walaupun orang tu adalah Nabi, Rasul kah kononnya lah apalah, dia takkan dapat menyelamatkan manusia. Yang hanya dapat menyelamatkan manusia hanyalah Tuhan. Daripada tangan syaitan. Benda ini, perkara ni dah Cik Yus terangkan sebelum ni. So, jika itulah yang diungkapkan oleh Muhammad, ini bermakna apa? Jesus adalah penyelamat. Yang sebenar-benarnya penyelamat. Dan kerana itulah, dan daripada situlah, kenapa yang dikatakan Isaac yang akan dikorbankan, bukan Ismail. So, bila Muhammad mengatakan Ismail yang hendak dikorbankan, itu adalah penipuan Muhammad. Kerana dia sendiri mengatakan Jesus yang akan, keselamatan dia ada dalam tangan Jesus. Jesus saja yang boleh selamatkan dia. Sorry. Okay, cikgu sambung. Apabila Tuhan sebenar mengenakan syarat pengorbanan kepada Abraham ataupun Ibrahim adalah anaknya sendiri, iaitu Isaac. Jadi, ini bermakna pengorbanan yang dikatakan Muslim, iaitu Ismail, adalah penipuan semata-mata. Dan sekaligus menunjukkan bahawa ibadah korban ini bukanlah benar, tetapi palsu. Jika dilihat, Tuhan sebenarnya tidak pernah mengatakan atau mengenakan ibadah haji kepada manusia untuk dijadikan ibadah tahunan. Tak pernah. Ianya hanya wujud dalam ajaran Islam saja. Sebelum ni mana ada. Dan jika dilihat, Muslim mengatakan Nabi-Nabi sebelum Muhammad adalah Muslim. Benarkah? Adakah walau seorang daripada Nabi-Nabi ini membawa ajaran rukun Islam? Antaranya ibadah haji mengelilingi Kaabah pada musim haji. Adakah walau seorang yang mengajarkan perkara ni? Tak ada. Tiada walau seorang pun daripada mereka yang mengajarkan perkara ni. Dan mereka juga tidak walau seorang pun yang beragama Islam. Tak ada. Walaupun Muhammad claim, dalam Al-Quran claim mengatakan Taurat, Injil apa semua adalah kitab Allah. Muhammad claim Nabi-Nabi sebelum dia adalah Islam. Memang dia boleh claim lah, dia boleh cakap je lah. Tapi apakah dia orang tu Islam? Apa bukti dia orang tu Islam? Adakah dia orang bersyahadah? Adakah dia orang membawa ajaran Islam seperti rukun iman dan rukun Islam? Tak ada. Tak ada. Takkan nak claim, siapa-siapa boleh claim. Tapi apa pembuktiannya? Itu yang penting. Tak ada pembuktian langsung. Jadi ini menunjukkan Muhammad ni adalah penipu. Dia seorang-seorangnya yang dikatakan kononnya dia ni adalah Nabi daripada keturunan bangsa Arab, sedangkan Nabi-Nabi lain daripada keturunan Yahudi. Apa cerita? Benar lagi kah dia ni? Nampak sangat dia ni penipu. Nampak tak Nampak. So jadi tiada walau seorang daripada mereka, Nabi-Nabi yang Cik Yu sebut tadi ni kan, yang kononnya Muhammad claim itu ini apa semua, adalah seorang Islam. Tak ada seorang pun. Mereka juga tidak walau seorang pun yang pernah mengajarkan ajaran Islam. Jadi ibadah korban ini adalah ibadah siapa dan kaum apa? Cik Yu nak tanya. Cik Yu dah ceritakan tadi kan? Itulah ibadah atau ritual oleh kaum kafir Quraisy. Itulah yang sebenar-benarnya. Okey, percanggahan ataupun kejanggalan yang keempat. Isteri kepada Abraham bukan hanya Sarah dan Hagar ataupun Hajar sahaja. Ibrahim ataupun Abraham mempunyai isteri yang ketiga yang bernama Keturah. Ini adalah sejarah. Di manakah di dalam Al-Quran yang menceritakan tentang Keturah, isteri ketiga Abraham? Adakah? Tiada. Jika Al-Quran itu adalah kitab yang benar, Allah itu adalah Tuhan yang benar, pasti ada menceritakan pasal Keturah di dalam Al-Quran. Tapi tiada. Bersama Keturah, Abraham mempunyai beberapa putera lain seramai 6 orang. Dan Abraham tinggal bersama Keturah sehinggalah Abraham meninggal dunia pada usia 175 tahun. Inilah yang sebenarnya sejarah yang benar-benar berlaku. Dan ini bermakna Abraham tidak pernah menjejakkan kaki di Mekah dan membina Kaabah. Bagi membuktikan apa yang Cik Yus cakap ni, okey, Cik Yus tunjukkan di dalam Bible tentang Keturah. Hang on.
Okey, untuk pembuktian ni Cik Yus bawakan anda dalam buku Bible, buku Genesis chapter 25 verse 1 hingga verse yang keempat. Anda boleh lihat di situ dengan jelas, sejelas-jelasnya ini Cik Yus bacakan. Abraham again took a wife and her name was Keturah, and she bore him Zimran, Jokshan, Medan, Midian, Ishbak and Shuah. Jokshan begot Sheba and Dedan, and the sons of Dedan were Ashurim, Letushim, and Leumim. And the son of Midian were Ephah, Hanok, Abidah, and Eldah. All these were the children of Keturah. Jelas Sejelas-jelasnya diceritakan di dalam Bible tentang Keturah. Kenapa di dalam Al-Quran tidak diceritakan pasal Keturah? Nampaknya itu adalah penipuan Muhammad. Ini Cik Yus buktikan bahawa Abraham tidak pernah menjejakkan kakinya ke Mekah. Hang on. Okey, kita sambung. Keturah diceritakan di dalam Bible tetapi tidak di dalam Al-Quran. Okey, jadi ini bermakna Muhammad menipu, membawa ajaran baru dengan mengaitkan Abraham ataupun Ibrahim dalam ajaran ini bagi menarik orang ramai untuk menganuti Islam dan membenarkan Islam. Sebab apa? Sebab Islam ni adalah agama ataupun ajaran palsu, ajaran sesat. Jadi untuk menarik orang untuk melihat kononnya ia adalah kebenaran. Okey, sebab Abraham, apa yang Abraham ceritakan yang dilakukan oleh Abraham adalah daripada Tuhan yang sebenar. Jadi bagi menarik perhatian orang, inilah yang Muhammad lakukan. Dia kaitkan dengan Abraham pula. Selain dia adopt apa saja daripada kaum kafir Quraisy, dia kait pula dengan Christianity ni, ajaran-ajaran Nabi sebelum ni. Dia kait pula dengan Ibrahim dan sebagainya untuk menguatkan dia punya ajaran baru ni. Inilah Muhammad. Macam mission photostat lah pula jadinya. Alright. Pencanggahan yang kelima. Selepas kematian Sarah, isteri pertama Abraham telah membeli tanah di Machpelah berdekatan dengan Mamre dan mengemudikan isterinya Sarah di dalam gua yang berada di situ yang bernama Cave of Machpelah. Selepas kematian Sarah, Abraham telah menikahi Keturah dan tinggal bersamanya sehinggalah kematian Abraham. Apabila Abraham meninggal dunia pada usia 175 tahun, anaknya sendiri iaitu Isaac dan Ishmael menguburkan sendiri Abraham ataupun Ibrahim di kuburan yang sama di sebelah isterinya Sarah di dalam gua yang sama, iaitu gua Cave of Machpelah. Ni Cik Yus buktikan. Hang on. Okey, bagi membuktikan kebenaran cakap Cik Yus ni, Cik Yus ambil daripada buku Genesis chapter 25 verse 9 hingga 10. Okey, anda boleh lihat di situ tertera dengan jelas. Cik Yus bacakan. And his sons Isaac and Ishmael. Nampak? Nampak jelas kat situ. Buried him in the cave of Machpelah, which is before Mamre, in the field of Ephron, the son of Zohar the Hittite. Okay, the field which Abraham purchased from the sons of Heth. There Abraham was buried, and Sarah his wife. And it came to pass after the death of Abraham that God blessed him son Isaac, and Isaac dwelt at Beer Lahai Roy. Cik Yu dah terlebih satu verse. Tapi tak apalah, sama aja kat situ. Jelas Cik Yu nak membuktikan tentang Ishmael. Ayat yang ke-9 itu menunjukkan dengan jelas tertera di situ. Isaac dan Ishmael sendiri yang menguburkan Abraham di dalam Cave of Machpelah. Okey. So jadi Cik Yu nak tanya di sini, apakah lagi kebenaran perkara ni? Kebenaran lagi kah? Jika Abraham dikuburkan di dalam gua yang sama dengan Sarah, dikuburkan sendiri oleh anaknya Isaac dan Ishmael, bermaksud Ishmael tidak pernah berada di Mekah, dan ini juga bermakna Abraham tidak pernah menjejakkan kakinya ke Mekah. Jadi bagaimanakah yang dikatakan Abraham memilih Kaabah? Penipuan Muhammad. Muhammad. Penipuan yang cukup ketara. Okey, kejanggalan atau kemusykilan yang keenam. Ini adalah kemusykilan yang paling ketara. Apabila Hagar ataupun Hajar diusir Abraham ataupun Ibrahim, apakah mampu untuk Hagar ataupun Hajar dan Ishmael berjalan beribu-ribu batu daripada tempat di mana Abraham berada, iaitu Promised Land, iaitu Jerusalem, ke Mekah yang berada jauh
di bawah sebelah Laut Merah. Mampukah? Mampukah? Ini amat tidak masuk akal. Ini amat tidak masuk akal kerana jarak Jerusalem ke Mekah dengan berkereta adalah selama 15 jam 29 minit. Iaitu bersamaan dengan 1479 kilometer. Jauh tu, itu tera dengan kereta. Kalau jalan kaki, 23 hari. Lebih kurang 23 hari 10 jam. Bayangkanlah. Mampukah Hagar ataupun Hajar dan Ismail berjalan kaki sejauh tu sedangkan dia hanya dibekalkan dengan sedikit makanan dan sekantung air? Nampak tak? Amat mustahil Hagar ataupun Hajar dan Ismail menghala ke Mekah dan berada di Mekah. Ini adalah penipuan yang amat ketara. Okey, Cik Yus buktikan. Hang on. Okey. Bagi membuktikan percakapan Cik Yus, Hagar ataupun Hajar tidak pernah menghala ataupun menjejakkan kakinya ke Mekah. Sebab perjalanan daripada Jerusalem ke Mekah memang amat jauh dan amat mustahil untuk wanita seperti dia untuk berjalan kaki sejauh tu. Dengan kereta pun 15 jam. Kita yang berkereta pun penat untuk nak drive 15 jam. Ini kalau kata berjalan kaki. Mengambil masa 23 hari untuk sampai. Bayangkanlah. Itu adalah penipuan Muhammad semata-mata. Sebenarnya Hagar ataupun Hajar. Sorry lah. Dah jadi macam Mak Saleh pula. Okey, apabila diusir oleh Abraham ataupun Ibrahim telah tersesat ke Beersheba. Jadi untuk itu Cik Yus seperti yang Cik Yus tunjukkan di screen, anda boleh lihat Cik Yus ambil daripada buku Genesis chapter 21 verse 14. Anda boleh lihat di situ dengan jelas Cik Yus bacakan. So Abraham rose early in the morning and took bread and a skin of water and putting it on her shoulder. He gave it and the boy to Hagar and sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Jelaskan? Beersheba. Maksud dia, Hagar selepas diusir oleh Muhammad, dia telah tersesat ke Beersheba, bukan Mekah. Bukan Mekah. Nampak? Jadi bermakna Hajar ataupun Hagar tidak pernah menjejakkan kakinya ke Mekah. Jadi peristiwa yang kononnya Hajar berlari-lari anak mencari air untuk Ismail yang dahagalkan air daripada Marwah ke Safa sebanyak 7 kali. Itu cerita apa tu? Cerita air Zamzam yang kononnya hentakkan kaki Ismail tu pula cerita apa? Mana Muhammad dapat cerita ni semua ni? Nampak Muhammad dia ni mereka cerita cukup banyak. Macam-macam cerita yang dia buat. Cukup banyak. Jadi Hajar dan Ismail ni tidak pernah berada di Mekah. Ini hanyalah semata-mata penipuan Muhammad. Muslim tak nampak-nampak lagi kah? Ini adalah yang paling ketara sekali. Percanggahan, kejanggalan yang paling ketara bagaimanakah Hajar daripada Jerusalem menghala ke Mekah. Impossible. Dia tersesat ke Beersheba. Nampak? Anda boleh nampak di situ ayat yang ke-14. Percanggahan yang ke-7. Apakah Abraham berada di Mekah dan untuk tujuan apakah Abraham berada di sana? Ini yang perlu kita tahu. Cik Yus nak tanya balik. Untuk apakah Abraham berada di Mekah? Untuk tujuan apa? Okey. Sebenarnya promised land yang dijanjikan oleh Tuhan adalah Jerusalem. Okey. Jerusalem ni berada jauh di atas Mekah, berhampiran Laut Mediterranean dan Laut Mati. Inilah yang tanah yang dijanjikan Tuhan kepada Abraham ataupun Ibrahim. Jadi persoalannya, untuk apakah Abraham berada di Mekah dan kononnya membina Kaabah? Untuk tujuan apakah semua ni? Takkan dia nak buat Kaabah kononnya lah sia-sia je benda tu, sedangkan nampak tak? Promised land adalah Jerusalem yang berada jauh di atas Laut Mediterranean tu, berhampiran sana. Tak ada sebab untuk dia berada di Mekah. Tiada langsung alasan yang konkret untuk Abraham ataupun Ibrahim berada di Mekah dan membina Kaabah. Jadi sejelas-jelasnya lah bahawa Abraham tidak pernah menjejakkan kakinya ke Mekah. Kemuskilan yang ke-8. Banyak muskil ni. Betul ni. 8 dah Cik Yus bagi. Boleh bagi lagi banyak, tapi cukuplah 8 ni pun. Jangan kata 8. Satu kemuskilan tu dah menunjukkan bahawa agama Islam tu adalah agama yang palsu. Ini Cik Yus bagi 8 ni. Yang ke-8. Jika Cik Yus persoalkan untuk apakah Abraham membina Kaabah.
Muslim akan bagi macam-macam jenis jawapan. Jadi, untuk menguatkan apakah benar Abraham meminang Kaabah, jom mari kita lihat apakah di dalam Quran ada menjelaskan perihal Abraham dan Kaabah. Ya, betul. Memang dalam Al-Quran ada tersebut nama Abraham, ada tersebut Kaabah, tapi kita kena tengok specifically. Ini yang kita perlu tengok. Takat sebut nama Abraham, no point untuk hal-hal yang tertentu. Sekarang kita nak kenal pasti apakah Abraham berada di Mekah. Okey, apakah Abraham bersyahadah? Kita nak tahu benda tu. Kalau dia nak membina Kaabah, kononnya Kaabah disuruh lah apalah tentang Allah ni lah apa semua, apakah Abraham bersyahadah? Ibrahim ni bersyahadah? Ini yang kita nak tahu. Di manakah dalil Al-Quran? Adakah yang menunjukkan kata Abraham ini adalah seorang Islam? Takat nak cakap Abraham membina Kaabah, Abraham berada di Mekah apa semua, cerita ni semua orang boleh cerita. Siapa pun boleh cerita. Tapi, bagi menunjukkan bahawa Abraham adalah seorang Islam, di manakah dia bersyahadah? Ini yang penting. Adakah ayat Al-Quran? Tiada. Jika Abraham Muslim, apakah Abraham membawa ajaran Islam untuk mengadakan ibadah haji setiap musim haji yang tertulis dalam Al-Quran? Dah dia membina Kaabah, kononnya lah ni apa yang dikatakan oleh orang Islam. Okey, dia membina Kaabah. Jadi mesti dia mengajarkan orang Islam lah apa semua untuk membina Kaabah, tawaf pusing Kaabah ni apa semua. Adakah dia ajar benar ni? Di mana di dalam Al-Quran itu perkara ni? Jadi jelaslah bahawa Kaabah ni tidak pernah dibina oleh Abraham dan Abraham juga tidak pernah menjejakkan kakinya di Mekah. Itulah yang sebenarnya. Okey. Dah 8 kemusykilan yang Cik Yus bagi. Dan Cik Yus pun dah cerita secara boleh katakan padat berkenaan dengan kaum kafir Quraisy, ritual-ritual apa yang diorang lakukan. Okey. Jadi Cik Yus buat kesimpulan di sini, rumuskan balik apa yang berlaku tentang ritual kaum kafir Quraisy dan bukti-bukti daripada Bible yang Cik Yus telah tunjukkan tadi. Okey, 8 kemusykilan, kejanggalan yang tak masuk akal yang mana Abraham tidak kononnya dikatakan berada di Mekah sedangkan dia tak berada di Mekah. Begitu juga dengan Hajar dan Ismail. Okey. Jadi di situ kesimpulannya ialah daripada Bible ini, okey, ditulis seperti tadi Beersheba apa semua ni. Terdapat benar nama-nama yang disebut di dalam Bible ni. Okey, nama-nama tempat itulah apa semua, Jerusalem, okey, semuanya tempat itu kekal wujud sampai sekarang. Ini menunjukkan bahawa Bible menceritakan perkara yang benar. So, segala peristiwa yang berlaku berhubung dengan Abraham, apa sajalah cerita pasal Abraham ni dengan Hagar, Ismail, Isaac apa semua ni, tiada langsung kaitan dengan Mekah dan Kaabah. Tiada langsung. Tak ada kaitan. So, melalui sejarah kaum kafir Quraisy yang Cik Yus telah ceritakan tadi, maka jelaslah bahawa Kaabah bukan dibina oleh Abraham ataupun Ibrahim, tetapi kaum kafir Quraisy ini sendiri. Dan mereka lah yang melakukan upacara haji dan korban kepada berhala yang berada di Kaabah. Itulah dia. Dan selepas Muhammad menakluki Mekah, upacara ini masih berlangsung. Cuma Muhammad dia olah mengikut kesesuaian yang wujud sehingga kini, apa yang Muslim kini lakukan. Itulah dia. Jadi ibadah kurban adalah ibadah kaum kafir Quraisy sebenarnya, bukan ibadah kaum Muslim. Sekarang jelaslah secara keseluruhan, Allah adalah Tuhan kaum kafir Quraisy. Solat adalah solat kaum kafir Quraisy sebab dia orang sujud ke Kaabah, sebab kat situ ada berhala. Tawaf juga milik mereka. Mereka juga yang keempat, mereka juga memulakan laungan labbaik Allahumma labbaik. Milik mereka, milik kaum kafir Quraisy, tapi orang Islam melaungkan perkara laungan yang sama. Nampak? Seterusnya, puasa juga adalah milik mereka. Kerana mereka juga berpuasa, itu adalah ritual mereka. Bulan-bulan yang mereka cipta, semua bulan-bulan Islam tadi itu adalah ciptaan mereka. Ciptaan kaum kafir Quraisy. Kini menjadi milik Islam. Diciplak oleh Muhammad. Korban yang keenam. Korban yang mereka lakukan untuk pemujaan berhala. Masih ditiru oleh Muslim. Nampak?
Banyak. Semua perbuatan Muslim dalam ritual ibadah Muslim sekarang ni, semuanya datang daripada kaum kafir Quraisy. So, apa maksudnya di sini? Islam itu adalah apa? Agama apa sebenarnya? Agama daripada kaum kafir Quraisy sebenarnya. Muhammad cuma menciplak, adapt dan adopt menjadi agama yang baru. So menunjukkan Muhammad menjadikan semua ritual dan pemujaan berhala kaum kafir Quraisy, dia adopt, mengevolusikan semua perkara-perkara ni menjadi satu amalan yang baru yang Muslim lakukan sehingga kini. Itulah dia. Cik Yu dah sebut. Even Allah, Tuhan yang Muslim sembah itu adalah datangnya daripada Tuhan kaum kafir Quraisy itu sendiri. Ini bermaksud apa? Allah bukanlah Tuhan orang Islam dan Allah bukanlah Tuhan. Ianya adalah berhala kaum kafir Quraisy. Tuhan kaum kafir Quraisy pun ditiru. Dijadikan Tuhan orang Islam. Dan bukan itu sahaja. Muslim juga claim Tuhan yang tersebut di dalam Bible juga Tuhan orang Islam. Kononnya Tuhan yang sama. Di dalam video yang terdahulu yang Cik Yus sebelum ni, Cik Yus dah sebut perbezaan di antara Allah dan Bapa. Jelas Cik Yus dah bagi perbezaan yang cukup utara. Cukup banyak perbezaan di antara Allah dan Bapa. Muhammad ni dia membawa satu ajaran baru ni, dia cukup dahsyat lah dia ni Muhammad ni. Dia cipta semua, dia ceplak, dia adapt, dia adopt, dia change, dia evolusi, dia create apa semua. Cukup hebat lah. Dan dia buat satu agama yang baru. Semua agama, banyakkan agama ni kan, daripada pelbagai ajaran apa semua ni, dia jadikan satu yang baru. Itulah dia. Tapi hakikatnya kebanyakannya datang daripada kaum kafir Quraisy. Sebab dia sendiri adalah datang daripada kaum yang menyembah berhala, kaum kafir. Muhammad itu adalah datang daripada kaum kafir Quraisy. Bagaimana dia boleh jadi seorang nabi yang benar? Nampak tak? Tidak ada walau seorang nabi yang diutuskan oleh Tuhan yang sebenar menyembah berhala. Pernahkah Moses ataupun Musa menyembah berhala? Pernah. Lain-lain nabi pernahkah menyembah berhala? Adakah? Pernahkah? Tak pernah. Tengok balik keturunan dia orang ni. Adakah datang daripada keturunan penyembah berhala? Tak ada. Cuma Muhammad ni seorang saja yang datang daripada keturunan penyembah berhala. Nampak Muslim, Cik Yus tahu yang benar ni memang pahit untuk ditelan. Cik Yus minta maaf. Cik Yus bukan saja-saja suka-suka nak sakitkan hati. Tak ada niat nak sakitkan hati ke apa-apa. Ini bukan Cik Yus. Cik Yus cuma berkongsi apa yang benar. Okey. Ini adalah untuk anda lihat kebenaran. Jangan ditipu oleh Muhammad. Sebab Muhammad bukan seorang Nabi. Kalau dia seorang Nabi, dia pasti bermukjizat. Dia satu-satunya orang yang tak ada mukjizat. Nampak tak? So itu dah satu perkara. Di antara banyak perkara. Okay? Satunya yang menunjukkan bahawa dia adalah palsu. Nabi palsu. Sebab Jesus dah sebut sebelum ni, berhati-hati selepas dia akan ada Nabi palsu. Itulah dia Muhammad. Okay, so berhati-hatilah. Cik Yus bukan apa. Cik Yus share benda ni untuk kebaikan semua. Sebab Tuhan, Cik Yus, Jesus sendiri, okay, meminta orang daripada pengikut-pengikut dia yang terdahulu sehinggalah kami kini untuk share the word. Menceritakan kebenaran kepada semua agar banyak nyawa untuk diselamatkan. Itulah sebenarnya yang Cik Yus lakukan. Cik Yus tak dapat apa-apa pun. Cik Yus tak dapat duit, tak dapat apa semua. Cik Yus ada duit ke apa ke semua sekarang ni atas usaha sendiri Cik Yus. Tak ada orang bagi duit ke Cik Yus. So jadi jangan salah faham kononnya ada mulut-mulut bercakap kononnya Cik Yus dapat duit church lah, itulah inilah, semua pembohong. Dia orang tak ada bukti benda tu. Dan ada juga kononnya antara yang ni bila Cik Yus cakap benda-benda macam ni, perkara-perkara yang betul ni, dia orang kata Cik Yus ni banyak menipu dan sebagainya. Cik Yus gunakan dalil daripada Bible, daripada Quran. Apakah Cik Yus menipu lagi? Apabila Cik Yus menggunakan Google, marah orang tu. Ada seorang beberapa orang Muslim kata, alah apa pakai Google. Cik Yus nak bagi tahu kat sini, kerana Google lah engkau dapat ilmu. Kau tanpa Google, engkau duduk dalam hutan tu, kau tak tahu apa langsung. Google lah yang banyak membantu ciptaan orang kafir.
Kerana Google lah menjadi satu dunia tanpa sepadan. Kau dapat ilmu macam-macam dalam Google ni. Kau nak apa? Kau Google ya, kau dapat semua ilmu. Kau tanpa Google, kau duduk apa? Dapat apa? Duduk dalam gua je. Tak dapat apa pun. Kau tengok langit, tengok bulan, tengok bintang, tengok matahari. Itu je lah. Kau tengok keliling kau. Itu je lah. Kau tahukah apa yang berada di sebalik bumi belah sana? Tak tahu. Tapi Google menunjukkan semua apa yang ada. Nampak tak? Kehebatan Google. Itu pun dihina Google ni. Hebat tu dah Muslim ni. Cukup suka sangat memaki hamun, menghina orang. Minta maaf lah cikgu cakap macam ni. Sebab ini adalah kebenaran. Ini adalah kebenaran. So, apapun, haraplah Cik Yus memang, tujuan Cik Yus adalah untuk membuka mata, membuka hati agar ramai yang mendapat hidayah. Agar dapat banyak nyawa-nyawa diselamatkan oleh Jesus. Apabila mempercayai Jesus sebagai Tuhan dan Penyelamat, maka kamu akan selamat. Kerana Jesus satu-satunya jambatan kepada kita, menghubungkan kita dengan Bapa, dengan Tuhan. Dengan Jesus lah jambatan kepada kita untuk berada di kerajaan syurga. Jesus lah yang menyatukan kembali kita dengan Tuhan. Sebab tu dia datang dalam rupa manusia untuk menyelamatkan kita. Sebab kita dah terpisah dengan Tuhan. Apabila Adam memakan buah larangan, melakukan satu perkara yang dilarang oleh Tuhan, daripada situ kita terpisah dengan Tuhan. Jadi nak menyatukan kita dengan Tuhan ni siapa? Itulah Tuhan sendiri, iaitu Jesus. Tiada manusia yang boleh lakukan perkara ni. Itulah Jesus. So, itulah yang Cik Yu sampaikan. Cik Yu memang harap sangatlah semua orang mempercayai Jesus. Kerana dialah satu-satunya penyelamat. So, bukalah mata anda untuk melihat perkara kebenaran ni. Untuk itu, Cik Yu tutup di sini. Dan Cik Yu harap anda semua berjumpa dengan apa yang anda cari. Anda mendapat hidayah. In Jesus' name, I pray to all of you. Amen. Amen. Hallelujah. Amen. Amen.